Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat. Okey. So, hari ni aku nak ceritakan pasal ataupun aku nak bagi info lah. Okey, bagi info macam mana korang nak check minyak CVT korang. Okey, ataupun bahasa yang selalu korang dengar, leveling. So, kalau korang nak tahu, jom layan video ni dulu. Okey, sebelum aku ceritakan lebih lanjut, okey, yang mana tengok video ni dekat Facebook page, okey, yang mana belum tekan button like page tu, boleh tekan button like page tu. Yang mana tengok video ni dekat YouTube, tekan button subscribe kat bawah tu. Okey, kalau keluar loceng, tekan button loceng tu. Okey. Okey, kali ni aku nak cerita pasal cara kita nak check minyak CVT ataupun leveling. Okey. Macam mana korang nak check macam mana kita nak check, sebab dipstick tak ada. Kalau kata gearbox kereta lama, dia ada dipstick, betul tak? Okay. So hari ni ada satu video yang aku nak tunjukkan. Jadi kalau korang nak tengok, nak buat leveling tu macam mana, boleh layan video ni. Okay. Jadi ini kita nak buat leveling. Okay, pastikan allen key yang kita gunakan ni allen key size 6 Okey, jangan salah buka. Dia ada dua bahagian skru kat bawah ni. Okey, yang dekat hitam sana tu adalah untuk kita buang minyak. Yang kat bahagian ni, depan ni, untuk kita check minyak. Okey, kalau kata keluar minyak banyak macam ni, bermakna minyak dalam gearbox korang berlebihan. Okey, kita tunggu dulu sampai dia dah halus, barulah kita tutup. Okey, so kita tengok. Okey, dah halus macam ni. Kita biar sekejap, kita haluskan lagi sikit, barulah kita tutup. Okey, macam tu. So kalau nak buat ni, kena kereta tegak lah. Okey, ataupun dalam keadaan rata, enjin hidup. Okey. Ramai yang tanya macam mana nak buat leveling. So hari ni ada customer datang untuk check paras minyak gearbox dia. So kita buat satu video ni untuk yang bertanya sebelum ni. Okay, so ini saja. Kalau kata buat leveling macam ni je lah. Okay, kita pakai allen key size 6. Hati-hati bila buka tu dengan nak ikat balik, jangan sampai loose dia punya screw allen key tu. Okay, korang dah pun tengok video macam mana nak buat leveling. Okay, dekat mana, screw mana yang kita nak buka. So sekali ni aku nak ceritakan macam mana kita nak buat leveling tu, posisi gear dekat mana, dan juga aku nak ceritakan sikit apa efek kalau minyak gear CVT tu terlebih, dan apa efek kalau kata minyak CVT tu kurang, dan kenapa boleh kurang. Okey, so untuk mula ni aku akan ceritakan kalau kita nak macam mana kita nak buat leveling. Okey, kalau nak buat leveling, yang pertama kena pastikan keadaan kereta tu rata ataupun tegak. Dia tak boleh kita buat leveling dalam kereta tu dalam keadaan mendongak. Okey, kalau kata kita jack kereta tu mendongak, lepas tu kita buat leveling tu, tak boleh. Dia kena turunkan jack tu dan pastikan kawasan kita tu rata, baru kita buat leveling. Okey, kalau kata kita buat leveling dalam keadaan kereta kita mendongak, dia tak tepat. Okey, so tu satu. Lepas tu kalau nak buat leveling, kena pastikan suhu enjin kereta panas. Okey, contohnya kalau kata korang pagi-pagi tu nak buat, pastikan running dulu enjin tu sekurang-kurangnya dalam 5 minit ataupun 4 minit. Okey, running enjin tu macam biasa, panaskan enjin, baru korang buat leveling. Dan nak buat leveling ni kena semasa enjin hidup. Okey, enjin hidup, dia tak boleh buat leveling ni masa enjin mati. Dia kena enjin tu hidup. Dan posisi gear kita kena pastikan dia duduk di posisi P ataupun N. Seeloknya biasa yang kita buat letak dekat P lah. Okey, letak dekat P. Okey, so macam itulah cara nak buat leveling. Okey, kena pastikan korang jangan buat semasa kereta mendongak. Dia tak boleh kereta mendongak. Satu, kereta dalam keadaan suhu yang sejuk. Kedua, dan juga
kawasan kena rata lah. Okay, enjin kena hidup, itu je. So aku ceritakan pula pasal efeknya kalau kata minyak terlebih dan kurang. Okay, jom layan. Okay, ni aku nak cerita kalau kata minyak gearbox CVT korang terlebih ataupun terkurang. Okay, apa efek dia, apa kesan dia. Okay, so kalau kata minyak gearbox CVT terlampau banyak dalam gearbox tu ataupun terlebih, dia boleh menyebabkan korang punya gearbox akan keluar satu signal nanti dekat dashboard panel, lambang durian tu dia akan keluar. Lepas tu bila memandu long distance, dia boleh menyebabkan gearbox tu overheat. Okay, overheat. Bila dah overheat ni, keadaan dia, kebiasaannya dia akan berlaku kalau dah overheat ni, kita tak boleh nak memandu dengan laju. Okay, dia akan keluar lambang CVT tu. Okay, lepas tu kita tak boleh nak bawa tekan minyak dengan lebih laju lagi. Biasanya boleh bawa dalam 60 km je. Okay, bermakna lepas dah keluar, kalau kata keadaan tu jadi, parking tepi, biarkan dulu keadaan suhu tu turun, biasanya baru boleh bawa dengan macam biasa balik. Tapi bila lama-lama dia akan keluar balik dari signal tu, sebab bila kita scan dia akan keluar temperature too high kat bahagian gearbox, bermakna gearbox tu overheat, panas. Okay, itu salah satunya lah efek dia kalau kata minyak gearbox terlebih. Okay, satu lagi kita akan rasa gearbox gearbox kereta kita tu dia akan rasa berat. Okay, rasa berat, tak ada power. Okay, itu satu, itu yang kedua. Okay, kalau kata minyak gearbox kereta korang tu kurang, okay, kurang ni korang kena tengok lah sebab apa dia kurang. Sama ada leaking kat bahagian dry shower seal ke, ataupun bahagian gasket CVT, ataupun bahagian cooler. Kebiasaan kalau kata CVT ni leaking, dia akan jadi dekat bahagian cooler lah. Cooler CVT tu dia akan bocor, yang ada hose hitam tu. Okay, yang dia daripada gearbox dia pergi ke depan. Cooler ni ada dekat bahagian depan. So kalau kata dia kurang, dia boleh menyebabkan gearbox kita korang rosak. So kena alert lah. Okay, kena alert, kena pastikan kalau kata kat lantai tu kalau ada titisan minyak. Okay, titisan minyak tu kena tengok sama ada minyak tu datang daripada enjin ataupun gearbox. Kalau tak pasti, bawa je ke workshop untuk diperiksa. Okay, so hati-hati kalau kata minyak gearbox kurang, sebab yang kita tahu kalau kata kos untuk repair gearbox CVT ni bukannya murah. So kena hati-hati lah. Okay, benda tu lah. So itu saja untuk perkongsian kali ini, video kali ini. Okay, harap bermanfaat. Okay, terima kasih yang menonton video ni. Okay, kalau rasa bermanfaat boleh tolong share kat video ni. So itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.